Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhad bin Aminuddin dan nombor metrik 2021823776. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan hasil daripada kajian isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaian menurut perspektif etika dan peradaban di Malaysia. Dalam arus perdana masa kini, perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah memberi banyak pengaruh dan impak dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Kebergantungan kita sebagai manusia pada teknologi maklumat dan komunikasi dapat kita lihat melalui pelbagai bidang, contohnya penyiaran, pengangkutan, pendidikan dan sebagainya. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa platform digital ini memberi banyak kebaikan kepada masyarakat pada masa kini. Dalam era pandemik ini, proses pembelajaran juga berlangsung melalui arus perkembangan teknologi semasa. Namun, setiap pembaharuan yang berlaku pasti akan meninggalkan kesan atau masalah yang berbangkit pada masyarakat. Antara isu-isu yang dapat dikenal pasti ialah ketidaksamaan taraf pendidikan, ketidaksamaan peluang pendidikan, akses kepada pendidikan itu sendiri, kejujuran dan tanggungjawab dalam pendidikan, dan akhir sekali prasarana ataupun bahan sokongan dalam pendidikan. Penggunaan teknologi sememangnya memberi impak yang sangat efektif pada para pelajar dalam pembelajaran secara atas talian. Namun begitu, kajian telah menunjukkan di salah sebuah universiti awam telah membuktikan bahawa di universiti mempunyai liputan internet yang lemah. Oleh itu, latar belakang kajian ini adalah di Malaysia, isu pendidikan adalah antara salah satu isu yang hangat diperkatakan oleh masyarakat. Kerajaan juga amat menitik beratkan pendidikan di peringkat rendah maupun di peringkat menengah. Namun begitu, teknologi ini secara tidak langsung mewujudkan jurang peluang pendidikan antara pelajar. Isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital ini perlulah diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berwajib. Kajian ini adalah berobjektif untuk menjelaskan pengenalan kepada isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital dan penyelesaiannya menurut perspektif etika dan peradaban di Malaysia. Isu-isu pendidikan dalam masyarakat digital ini dapat diterjemahkan dalam pelbagai huraian dan masalah tertentu dalam negara. Penyelesaiannya dapat diurai melalui etika dan peradaban di Malaysia. Manakala adalah menjadi satu kepentingan untuk kajian ini menjadi sumber untuk penganalisis untuk mengetengahkan isu-isu yang mula timbul pada pihak berwajib. Ini juga penting untuk memberi kesedaran agar sistem pendidikan dari segi digital ataupun atas talian ini sentiasa dapat memberi manfaat yang sebaik mungkin kepada para pelajar. Oleh itu, masyarakat sekeliling dan para pelajar juga perlu mengerah tenaga untuk memberi kesedaran agar sistem pendidikan dari segi digital ataupun atas talian ini sentiasa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Rabbani bin Azhar daripada kelas CTU
590. Saya ingin membentangkan tentang ketidaksamaan peluang pendidikan di Malaysia. Terdapat satu kajian yang dijalankan oleh Syahrudin Haji Ahmad pada tahun 2021. Kajian tersebut berpaksikan tentang digital poverty dalam pengajaran, pembelajaran dan juga pendidikan secara atas talian bagi pelajar yang menghadapi pembelajaran di atas talian. Dalam kajian tersebut, kita dapat melihat dengan jelas ada isu dan juga jurang antara pelajar yang berpendapatan rendah dan juga berpendapatan tinggi. Hal ini terjadi kerana mereka mempunyai akses yang kurang dan juga ketidakbolehan untuk mengakses digital world, di mana mereka mempunyai peranti yang tidak cukup canggih untuk digunakan dalam pembelajaran atas talian mereka. Hal ini sendiri mengambil responden anak-anak muda, di mana menggunakan seramai 285 responden yang menunjukkan result yang cukup negatif tentang kedigitalan, di mana seramai 40% tidak mempunyai internet di kawasan rumah mereka sendiri, dan juga terdapat seramai 38% yang tidak mempunyai peranti yang sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran mereka sendiri, dan juga seramai 33.7% di mana mereka tidak mempunyai akses internet yang konsisten untuk mendownload bahan-bahan dan juga bahan-bahan pembelajaran mereka. Dengan ada usaha-usaha kerajaan seperti menambah baik infrastruktur internet dan juga akses internet di setiap kampung-kampung dan daerah, akan membuatkan lagi mengurangkan ketidaksamaan peluang pendidikan di Malaysia. Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan dan bertanggungjawab untuk menangani masalah dan bersama menyelesaikannya supaya dapat menjamin masa depan pelajar-pelajar di Malaysia. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ketidaksamaan taraf pendidikan di Malaysia. Sebuah kajian mendapati semakin tinggi pendapatan ibu bapa dan juga tahap pendidikan mereka, maka semakin tinggi pencapaian akademik anak-anak mereka. Hal ini terjadi kerana ibu bapa mempunyai pendapatan tinggi dapat memberi peluang dan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka dengan menyediakan peranti-peranti dan juga memberikan mereka kelas tuition dan sebagainya. Sebaliknya, kepada pelajar yang ibu bapanya kurang pendapatan dan tidak begitu bernasib baik, mereka akan mempunyai akses kepada peranti-peranti yang begitu terhad, dan ada sesetengah mereka yang tidak mempunyai peranti digital langsung. Hal ini membuatkan terjadinya jurang perbezaan dari segi faktor sosioekonomi. Manakala daripada segi faktor geografi pula, sekolah yang berada di pusat bandar mempunyai kemudahan yang lebih lengkap, di mana sebaliknya di kawasan luar bandar, sekolah mempunyai kemudahan yang teramat terhad. Hal ini kerana dasar kerajaan itu sendiri, di mana mereka akan memfokuskan kepada sekolah-sekolah di bandar kerana mempunyai penduduk dan pelajar yang lebih ramai, dan mereka dapat menikmati peluang pendidikan yang lebih berbanding dengan pelajar-pelajar berada di kawasan luar bandar. Justru itu, kerajaan perlu berusaha untuk menukar dasar pendidikan, di mana mereka harus memfokuskan pula kepada kawasan-kawasan luar bandar supaya tidak dapat banyak perbezaan dan ketidaksamaan pendidikan antara mereka. Dasar kerajaan itu haruslah bersifat berjangka masa panjang yang perlu dilaksanakan melalui dasar yang kukuh dan sokongan kerajaan yang kuat demi membangunkan dan memberikan peluang kepada pelajar-pelajar yang berada di luar bandar.
Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Rusli. Saya akan membahaskan tentang topik akses dalam pendidikan digital. Terlebih dahulu, saya ingin memetik satu hadis tentang kelebihan dalam menuntut ilmu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah iaitu Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis sebentar itu tadi menceritakan tentang kelebihan dalam menuntut ilmu. Berbalik kepada topik asal kita, akses dalam pendidikan. Akses dalam pendidikan dalam digital bermaksud proses atau cara untuk memperoleh data dan maklumat melalui capaian internet. Internet boleh diiktiraf sebagai rangkaian komputer yang menghubungkan manusia dengan manusia melalui teknologi dan platform media aplikasi seperti WhatsApp, Google Meet, Teams, Webex dan sebagainya. Ia berkait rapat dengan infrastruktur dan struktur maklumat yang menyokong email besar yang mampu membawa pelbagai sumber maklumat berkaitan dokumen hiperteksi seperti World Wide Web atau dikenali sebagai WWW. Dengan kemudahan akses dalam pendidikan digital, ia berfungsi sebagai bahan rujukan kepada masyarakat yang gemarkan untuk mencari maklumat yang lebih mendalam. Kita boleh mendapatkan semua jenis maklumat pendidikan dengan mudah dan cepat. Sekurang-kurangnya dengan adanya internet, medium untuk mempelajari agama serta ilmu-ilmu dalam pelajaran juga telah meningkat. Sebagai contoh, pelajar akan melayari internet dan mencari ilmu atau bahan ilmiah sebagai rujukan dalam pembelajaran mereka. Seorang pelajar memerlukan banyak buku untuk setiap mata pelajaran yang dipelajari dan perlu menanggung yuran pembelajaran yang agak tinggi. Namun begitu, dengan akses pembelajaran, ia membolehkan seseorang akses pembelajaran dalam talian dan mengurangkan penggunaan buku teks. Ini kerana pelajar hanya perlu membuat rujukan dalam bentuk PDF atau nota online. Dan selain itu, saya dapat mengurangkan penggunaan kertas. Pelajar juga dapat mengurangkan kos dalam pembelajaran buku teks yang agak mahal. Namun begitu, sejauh manakah pelibatan akses dalam pendidikan digital dapat membantu individu memanfaatkannya untuk kebaikan diri mereka sendiri? Kajian daripada Hazwani mendapati bahawa isu pendidikan yang paling penting dalam masyarakat digital ialah sumber liputan internet atau Wi-Fi rendah di institusi pendidikan menjadi antara perkara yang perlu dititik beratkan, memandangkan Wi-Fi merupakan satu kemudahan yang paling diperlukan oleh pelajar sepanjang pengajian. Selain itu, faktor geografi juga antara yang menyumbang kepada jurang digital Malaysia yang semakin meluas. Hal ini kerana masih banyak daerah terpencil di Malaysia, terutamanya Sabah dan Sarawak, yang masih belum mencapai hasil rangkaian yang baik. Masalah ini telah membuatkan akses dalam pembelajaran terbatas dan juga akan memberi kesan ke dalam kemampuan siswa untuk menghadiri sesi pembelajaran. Seterusnya, dengan kemudahan akses internet yang membolehkan pelajar melayari aplikasi serta media sosial dan sebagainya, sudah tentu akan timbul isu yang melibatkan sosial dalam pendidikan yang membawa kepada keburukan dalam etika dan adab. Walau bagaimanapun, perkara ini boleh diatasi sekiranya pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, menjalankan pembelajaran secara digital dan memastikan setiap pelajar mempunyai akses yang sama rata untuk sesi PDPR. Oleh itu, pihak yang terlibat terlebih dahulu perlulah mengumpul data dan mengetahui keperluan setiap pelajar sebelum memulakan proses pembelajaran secara digital.
Dengan cara ini, pelajar dapat mengakses ke dalam kelas talian serta mencari sumber maklumat dalam pembelajaran dengan lebih sempurna. Al-Quran dan hadis juga boleh digunakan sebagai panduan untuk membendung masalah gejala sosial masyarakat digital yang semakin popular disebabkan kemudahan akses dari sisi agama. Al-Quran dan hadis adalah panduan penting yang menggariskan panduan mutlak untuk masyarakat digital dalam semua perkara. Ilmu Al-Quran menyuruh manusia bertindak dengan akhlak yang baik, takwa, kebajikan dan berkata-kata benar. Dengan ini, ia dapat mengatasi masalah tentang isu sosial dalam masyarakat digital pada masa kini. Assalamualaikum, nama saya Encik Ahmad Amir Haziq, Encik Hamdan daripada kelas AS554 dan saya akan menerangkan poin iaitu prasarana dan bahan sokongan dalam pendidikan. Dalam mendidik dan mengasuh pemikiran anak-anak sememangnya akan dihadapi cabaran dan rintangan, apatah lagi bila melibatkan prasarana-prasarana dan bahan-bahan lengkap dalam pendidikan. Persekitaran yang kondusif semestinya dapat melahirkan suasana yang seronok untuk para pelajar menuntut ilmu serta dapat meningkatkan prestasi pelajar. Persekitaran pembelajaran di sekolah boleh mengubah cara pelajar untuk belajar. Persekitaran yang kondusif dikatakan dapat melahirkan suasana yang seronok untuk belajar serta meningkatkan prestasi pelajar itu. Pelajar seperti penggunaan bilik darjah untuk aktiviti yang sesuai dan penyediaan bilik-bilik khas. Prasarana pendidikan di Malaysia telah banyak berubah dari segi fizikal jika dibandingkan dengan tahun 1990-an. Namun pada tahun 2022, kita masih lagi mendengar sesetengah sekolah masih jauh ketinggalan dan mundur dalam mendapatkan prasarana sekolah yang baik. Cabaran bagi pendidik adalah untuk mengubah suai dan mereka bentuk infrastruktur bangunan yang sesuai untuk persekitaran pembelajaran yang baharu dengan menggunakan kaedah yang baru dan juga dengan menggunakan teknologi terkini dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Justru itu, pembangunan prasarana yang lengkap adalah sangat penting dalam membentuk dan menaik taraf pendidikan di negara ini. Ditambah lagi dengan negara kita baru sahaja berhadapan dengan wabak COVID-19 dan di mana semua institusi pendidikan secara atas talian dan ini lagi dapat menambahkan masalah dalam mendapatkan pendidikan yang lengkap. Suasana pendidikan berubah 360 darjah saat wabak COVID-19 melanda dan telah memaksa para tenaga pelajar untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP secara atas talian walaupun tiada latihan yang diberikan. Antara cabaran yang dihadapi dalam menyediakan prasarana adalah keciciran sesetengah sekolah dalam mendapatkan bantuan penyediaan prasarana yang diberikan oleh kerajaan. Memetik laporan Sinar Harian telah menyatakan bahawa masih terdapat beberapa lokasi sekolah yang tidak dibina di kawasan yang strategik dengan pembinaan yang dibina jauh daripada jalan raya. Menurut William Ghani Bena, Presiden Kesatuan Guru Sarawak telah menyatakan bahawa masalah ini masih berlaku di negeri Sabah dan Sarawak jika dibandingkan dengan sekolah yang berada di negeri Semenanjung. Hal ini disebabkan kebanyakan sekolah-sekolah tersebut kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar. Beliau juga menyatakan prasarana yang perlu diberikan keutamaan adalah asrama, bangunan kelas dan sebagainya bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lengkap. Seperti yang kita tahu, menurut utusan Malaysia, sebanyak 1,517 sekolah rendah dan 68 sekolah menengah masih tiada bekalan air bersih. Sekolah-sekolah tersebut menerima bekalan air bersih melalui bekalan air graviti, penuaian hujan dan telaga tiup. Ini menunjukkan masih terdapat sekolah yang mendapatkan sumber air daripada air sungai, air terjun dan menadah air hujan. Sebanyak 1,639 buah sekolah tidak mempunyai bilik atau makmal sains dan 42 buah sekolah masih menumpang di sekolah lain. Bagi sekolah menengah, masih terdapat sekolah yang tidak mendapatkan makmal komputer dan juga masih terdapat sekolah yang menumpang di sekolah lain. Jika masalah ini masih belum diatasi sepenuhnya,
sudah tentulah ia akan memberikan kesan negatif kepada persekitaran pembelajaran pelajar di sekolah. Kawasan pedalaman ini juga tidak mendapat akses capaian internet yang sempurna untuk melanjutkan kelas secara atas talian. Oleh itu, kerajaan seharusnya meningkatkan dengan lebih lagi usaha memajukan capaian internet di seluruh negara. Hal ini disebabkan jika pelajar keciciran walaupun hanya satu kelas, sudah banyak yang mereka terlepas untuk memahami kelas mereka. Apatah lagi bagi pelajar-pelajar yang perlu mengambil peperiksaan yang penting seperti SPM. Untuk isi yang seterusnya adalah ketakmampuan pelajar untuk memiliki gadget. Masalah keciciran dalam ilmu IT ataupun ilmu berkaitan teknologi yang berkaitan dengan hal komputer. Hal ini kerana tidak semua ibu bapa pelajar mampu membelikan anak-anak masing-masing komputer biasa maupun komputer riba. Namun hal ini kerana mengikut laporan daripada Kotan Dabani, hasil kajian menunjukkan bahawa tahap penguasaan pelajar terhadap kecakapan teknologi komunikasi maklumat adalah sederhana sahaja. Oleh itu, jika diberikan kemudahan, mereka berkemungkinan dapat menguasai ilmu IT dengan cekap. Hal ini kerana penguasaan seseorang pelajar terhadap sebarang kecakapan ICT bergantung kepada faktor yang mempengaruhi atau mendorong mereka. Pelajar yakin mereka sanggup mengaplikasikan dan menguasai sesuatu kecakapan ICT jika diberi latihan yang mencukupi. Menurut berita harian, masih terdapat seramai 1.7 juta pelajar hadapi miskin digital kerana ibu bapa tidak mampu untuk membelikan mereka gadget ataupun komputer riba. Hal ini lagi teruk di Sabah dan Sarawak di mana 50% pelajar masih tiada akses internet dan tiada peranti yang diperlukan bagi pembelajaran atas talian. Hal ini sudah diusulkan di Parlimen di mana kerajaan memperuntukkan RM500 juta bagi merapatkan jurang digital melalui inisiatif Jalinan Digital Malaysia JENDELA dengan tujuan meningkatkan akses internet di 430 buah sekolah. Sejumlah RM7.4 bilion juga akan diperuntukkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi meningkatkan khidmat jalur lebar pada tahun 2021 dan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi Benikar. Saya ingin membentangkan tentang peranan dan tanggungjawab institusi perguruan dalam pendidikan di Malaysia. Ilmu pengetahuan sangat penting dan diperlukan bagi semua orang di dunia ini, tak kira mereka di mana sahaja. Ilmu ini tidak hanya dibatasi oleh mata pelajaran akademik sahaja, tetapi ilmu harus dipelajari secara meluas dan kompleks sehingga merangkumi banyak bidang. Pengetahuan ini dapat diperoleh di mana sahaja, khususnya di lembaga pendidikan seperti di sekolah. Ilmu lebih mudah dan biasanya didapati di institusi pendidikan sama ada peringkat rendah ataupun tinggi. Oleh itu, orang yang memainkan peranan dalam proses penyebaran ilmu ialah guru. Mereka yang memilih bidang keguruan diberi tanggungjawab yang penting dan berat dalam proses pendidikan ini. Oleh itu, guru diberi peranan sebagai pendidik dan pendakwah di sekolah. Antara peranan dan tanggungjawab guru dalam pendidikan adalah menjadi lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran di era digital. Setiap guru perlulah belajar lebih mendalam dan lebih mahir menggunakan sosial media, komputer dan segala platform untuk memudahkan sesi pembelajaran secara atas talian akibat Perintah Kawalan Pergerakan. PKP juga telah membuat proses pembelajaran secara bersemuka menjadi lebih sukar kerana proses paralel tersebut secara mendadak dan membuatkan banyak para mengajar tidak bersedia dalam hal tersebut. Banyak isu yang timbul semasa proses paralelan pembelajaran ini berlaku seperti guru tidak mempunyai akses internet, tiada peranti yang dapat digunakan, tiada buku teks secara fizikal. Selalunya sukar untuk bergaul dengan rakan, segan untuk menanyakan soalan pada guru, tidak fokus dalam kelas, memandangkan kreativiti kepada pelajar amat penting. Guru perlu serius dan bekerja keras untuk mencapainya.
Usaha ini juga dirangka untuk memudahkan pelajar menerima tunjuk ajar daripada guru. Dengan menjadikan kanak-kanak kreatif, mereka juga mudah memperoleh maklumat tentang pelbagai perkara berkaitan pendidikan dalam era digital. Datuk Dr. Amin Senin, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Pembangunan Profesional Guru di Kementerian Pendidikan Malaysia, berkata, kualiti guru menyumbang kepada pencapaian sekolah dan keberhasilan murid. Jadi, bagaimanakah seorang guru boleh melatih kreativiti pelajarnya? Selain itu, peranan guru dalam pendidikan adalah menguasai budaya dan bahasa. Era digital kini dengan dunia tanpa batas yang tidak kenal erti ruang dan waktu. Dunia kini kian menyatu, ia terus meningkatkan pencampuran bahasa dan budaya. Isu ini perlu dititik beratkan bagi seorang tenaga pengajar di era digital ini. Peranan mereka adalah untuk mengajarkan tentang nilai-nilai kemasyarakatan. Mereka perlu memastikan perubahan dan perkembangan akhlak pelajar adalah berdasarkan norma baharu dan kehendak masyarakat. Bahasa dan budaya adalah dua aspek penting, ia adalah kunci untuk membuka hijab maklumat dunia. Seseorang guru tidak dapat membangunkan kaedah pembelajaran dengan baik dalam era digital ini tanpa menguasai bahasa dan budaya dunia. Akhir sekali, peranan guru ialah memahami perubahan pengurusan dalam pendidikan. Pengurusan pendidikan juga telah mengalami perubahan yang agak kerap dalam perkembangan dunia global. Pelbagai inovasi dalam pengurusan pendidikan telah dilaksanakan di Malaysia, khususnya di peringkat sekolah, bagi meningkatkan kecekapan dalam pengurusan pendidikan mereka. Beberapa kaedah pengurusan baru telah dilaksanakan, termasuklah dikenali sebagai sistem maklumat pengurusan sekolah. Aplikasi sedemikian telah menjadikan pengurusan dan pentadbiran lebih mudah dan cekap, membantu mengurangkan beban pentadbiran melaksanakan pelbagai tugas. Oleh itu, guru memainkan peranan sepenuhnya dalam menguasai semua jenis dan bentuk perisian yang disediakan oleh kementerian sebagai pemudah cara tugas harian guru. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, masyarakat digital adalah masyarakat yang bergantung sepenuhnya pada teknologi untuk aktiviti seharian mereka seperti bersosial, mencari maklumat dan juga sebagai tempat mereka mencari rezeki. Semenjak internet diperkenalkan, teknologi ini sudah menjadi separuh daripada asas kehidupan kita untuk menjalani kehidupan. Lagi pula, kita baru sahaja berdepan fasa pandemik di mana teknologi maklumat menjadi teramatlah penting untuk kita mendapat maklumat dari semasa ke semasa mengenai perkembangan dalam negara agar kita sentiasa mendapat informasi yang betul dan tepat. Oleh itu, pembelajaran dan pendidikan harus selari dengan perkembangan zaman kini kerana generasi ini hidup dalam keadaan yang selesa dan aman. Namun, ia bergantung kepada bagaimanakah generasi sebelumnya mendidik mereka. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Akhir kata, semua pihak berperanan dalam isu pendidikan dalam masyarakat digital menurut perspektif etika dari pelbagai peradaban di Malaysia. Terdapat beberapa cadangan formatif etika yang berkaitan seperti peranan ibu bapa, peranan persekretarian, peranan pelajar dan peranan kerajaan. Semua peranan amat penting bagi memastikan sektor pendidikan Malaysia tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. Ibu bapa hendaklah menyediakan dan memberi segala kelengkapan pembelajaran digital supaya pelajar dapat belajar tanpa sebarang masalah. Persekitaran yang selesa juga dapat mempengaruhi keadaan seseorang belajar untuk menuntut ilmu. Hal ini kerana keadaan persekitaran yang selesa dan sesuai untuk pembelajaran dapat meningkatkan semangat serta motivasi seseorang untuk menuntut ilmu. Setiap pelajar berperanan untuk menghadiri kelas dalam talian dan menyiapkan tugas. Oleh itu, setiap pelajar mestilah dalam keadaan bersedia seperti memastikan capaian atau akses internet dalam keadaan stabil, menggunakan peranti yang sesuai untuk belajar dan jujur dalam pembelajaran. Dengan
Berdepan dengan pendidikan digital, kerajaan khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM perlu terlebih dahulu memastikan setiap pelajar mendapat peluang yang sama rata untuk mengikut khusus PDPR. Oleh itu, pihak yang terlibat mestilah mengumpul data dan memahami keperluan pelajar yang perlu mengikuti pembelajaran. Sekian daripada kami. Terima kasih.